Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah sistem beraja di Brunei, gelaran khalifah. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Abdul Rau, pendahuluan sekitar pertengahan abad ke-14 Masihi. Negara Brunei mengalami perubahan dalam senario politik negara. Apabila awang alak bertatar, pemerintah Brunei telah memeluk Islam pada tahun 1371 Masihi dengan menggunakan nama Sultan Muhammad. Silsilah Raja-Raja Brunei menyatakan maka adalah yang awal-awal menjadi raja di dalam negeri Brunei, yaitu Awang Alak Bertatar, dijadikan Sultan Muhammad. Ialah yang awal-awal membawa agama Islam mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dan mengapa Raja Brunei memilih sistem kesultanan bagi negara Brunei apabila ia memeluk agama Islam? Mengapa pula baginda tidak digelar sebagai khalifah, iaitu sistem berpolitik dan bernegara sebagaimana yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila para sahabat menyegerakan pelantikan khalifah atau pengganti Rasulullah sebelum jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam disemadikan, sebagai bukti betapa pentingnya mendirikan sebuah pemerintahan. Oleh kerana pelantikan khalifah ini diterima secara ijma, maka ia menjadi hujah bahawa pelantikan seorang pemimpin adalah wajib. Tambahan pula, terdapat perintah dalam Al-Quran dan hadis supaya mentaati pemimpin. Bagaimana mungkin berlaku ketaatan kepada pemimpin sekiranya tiada pemimpin dilantik? Dalam surah An-Nisa ayat 59 membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin uli amri daripada kalangan kamu. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mentaatiku, sesungguhnya dia mentaati Allah, dan sesiapa memungkiriku, maka sesungguhnya dia memungkiri Allah. Dan sesiapa mentaati pemimpin, sesungguhnya dia mentaatiku. Khalifah ialah jawatan tertinggi dalam kepimpinan sebuah negara Islam. Al-Mawardi mendefinisikan khalifah sebagai pengganti Nabi dalam urusan agama dan dunia. Seorang khalifah bertanggungjawab dalam kedua-dua aspek, iaitu agama dan politik. Dia menjadi imam sembayang, panglima tentera, ketua pentadbir dan ketua hakim. Secara keseluruhannya, seorang khalifah ialah ketua negara yang mempunyai kuasa dan tanggungjawab yang luas. Tetapi sebahagian daripada kuasanya boleh diserahkan kepada orang lain. Bukan sahaja negara Brunei tidak memakai gelaran khalifah sehingga pada zaman keagungannya, malah kesemua negeri di Kepulauan Melayu juga tidak mengaplikasikan
penggunaannya. Ini pastinya disebabkan wujudnya konsep kesatuan khalifah. Para fuqaha bersepakat mengenai wajibnya satu khalifah, seperti mana mereka bersetuju mengenai wajibnya khalifah ini. Kesatuan khalifah bererti bahawa tiada dibenarkan dua orang pemimpin pada satu-satu masa bagi mentadbir urusan orang-orang Islam. Ini berdasarkan kepada tiada terdapat peristiwa duluan dalam sejarah khalifah yang panjang kecuali ketika dunia Islam berada di bawah pemerintahan khalifah yang lemah, namun ia kembali semula mengamalkan prinsip kesatuan khalifah apabila keadaan politik kembali stabil. Sebagai contohnya, pemerintah Mamluk di Mesir telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mengembalikan sistem khalifah apabila khalifah Abbasiyah di Baghdad yang terakhir, Al-Mutasim Billah, terbunuh di tangan orang Mongol pada tahun 656 Hijrah bersamaan 1258 Masehi. Usaha ini menjadi bukti menunjukkan peri pentingnya didirikan khalifah. Bukan saja pihak pemimpin memberi perhatian kepada isu khalifah ini, tetapi umat Islam turut berduka cita kerana ibu kota Baghdad yang menjadi mercu tanda sebuah negara Islam selama 5 kurun itu telah hancur dibinasakan oleh kaum Mongol. Bahkan umat Islam menghadapi satu lagi malapetaka, yaitu kehilangan pemimpin mereka, sehingga mereka dapat membayangkan beginilah suasana yang menunjukkan kepada hampirnya hari kiamat. Suasana ketiadaan khalifah tidak pernah dialami oleh umat Islam sejak kewafatan baginda. Hanya dengan kemenangan umat Islam di Ayan Jalut pada 26 Ramadan 658 Hijrah bersamaan 3 September 1260 Masehi bahawa harapan mengembalikan khalifah menjadi kenyataan. Ketika mana Sultan Quds, panglima tentera yang mengalahkan Mongol di Ayan Jalut, memasuki Damsyik, beliau telah membayar seorang pewaris keluarga Abbasi bernama Abu Al-Abbas Ahmad sebagai khalifah untuk dihantar ke Mesir sebagai persediaan untuk menjadi khalifah di Baghdad. Tetapi beliau tidak hadir. Sebaliknya, seorang lagi pewaris keluarga Abbasi, Abu Al-Qasim Ahmad, telah mendahuluinya tiba di Kahira. Istiadat pertabalan khalifah dilakukan oleh Sultan Mamluk, Sultan Baibars, pada 13 Rejab 659 Hijrah bersamaan 1260 Masehi dengan memberi gelaran khalifah Al-Mutanasir Billah. Bagaimanapun, usaha mengambil Baghdad di bawah pimpinan Khalifah Abbasiyah yang baru ini tidak tercapai kerana ketiadaan sokongan yang mencukupi dari kerajaan Mamluk. Maka Khalifah mengalami kekalahan dan terbunuh di satu tempat hampir dengan Ambar pada bulan Muharram 660 Hijrah bersamaan 1261 Masehi. Lalu Sultan Baibars menjemput Abu Al-Abbas Ahmad, pewaris Abbasi yang terselamat ketika percubaan mengambil kembali Baghdad dan telah tiba di Kahira pada bulan Rabiul Akhir 660 Hijrah bersamaan Mac
1262 Masihi, dan pada 8 Muharram 661 Hijrah, November 1262 Masihi, Baginda Selamat ditabalkan sebagai khalifah. Akan tetapi, pada kali ini, Khalifah Abbasiyah hanya ditempatkan di Kahira sahaja, di bawah pengawasan Sultan Baybars, bukan lagi dirancang untuk ditabalkan di Baghdad. Sejak itu, Khalifah dibayangi oleh Sultan, dan kuasa Khalifah hanya terbatas kepada upacara rasmi sahaja. Di samping nama Khalifah disebut di dalam khutbah di Mesir dan di jajahan takluk Kerajaan Mamluk. Lalu kekala Khalifah Abbasiyah berada di Mesir selama 2,5 abad, sehingga Mesir dibuka oleh Kerajaan Utsmaniyah pada tahun 1516 bersamaan 7 Masihi. Dalam tempoh Khalifah Abbasiyah di Mesir inilah penyebaran Islam berlaku di Kepulauan Melayu, termasuk Brunei Darussalam. Oleh yang demikian, kesatuan konsep Khalifah masih diguna pakai, di mana hanya seorang Khalifah Abbasiyah sahaja yang wujud dalam tempoh pemerintahan Mamluk di Mesir. Sementara itu, kuasa Khalifah pula terbatas. Baginda menyerahkan segala urusan pentadbiran negara kepada Sultan Mamluk tanpa campur tangan dan hanya berfungsi secara perlembagaan, seperti menghadiri majlis rasmi kerajaan dan hari-hari perayaan dan kebesaran. Sejak didirikan Khalifah Abbasiyah di Kahira, Sultan Mamluk menikmati kedudukan yang mulia di antara raja-raja dan sultan-sultan di dunia Islam, berdasarkan kepada kedudukan mereka sebagai penaung kepada Khalifah di samping Kahira menjadi pusat ilmu dan ibu kota Khalifah Islamiyah. Sehingga abad ke-14, yaitu ketika Islam bertapak di alam Melayu, institusi Khalifah berdiri kukuh kerana keistimewaan penggunaannya walaupun fungsinya agak terbatas. Ia menjadi lambang kepada kekuasaan walaupun kuasa mutlak berada di tangan Sultan. Oleh yang demikian, kewujudan negara Islam yang baru seperti Brunei dan negeri-negeri Melayu yang lain tidak sekali-kali akan mencabar kedaulatan Khalifah, seolah-olah wujudnya satu kesepakatan dan kesepahaman yang timbul di antara mereka dalam memahami konsep satu Khalifah ini. Maka tidak hairan sekiranya Brunei dan negeri-negeri Melayu telah diperkenalkan dengan nama dan gelaran Sultan sesuai dengan pemakaian semasa yang berlaku selepas gugurnya Khalifah Abbasiyah di Baghdad, diganti pula dengan Khalifah Abbasiyah di Kahira.